membuka peluang perniagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, saya mohon maaf hari ini terlewat setengah jam kerana tadi masih belum mandi lagi. Baru habis daripada menghadiri Perhimpunan Agung UMNO dan saya berkesempatan bertemu dengan Presiden. Apa khabar saudara Muhammad Mustafa Alias, saudara Asman Baba, saudara Jik Ling Long, salam, selamat malam. Eden Awang Treasure, silakan menghadap. Salam, terima kasih saudara Abdul Ghani. Rosinin Korongot daripada Sabah, apa khabar di sana di Sabah? Syamuddin Ishak, Anggrik Rimba, Supian Pian, Zulkifli Pele, Ripin, Syahrul Halim, apa khabar saudara Syahrul? Saudara Samsul Anwar, terima kasih sahabat malam bersama dengan saya. Zulkifli Ahmad, Dali Sambu Salam Pau 2020 ya, Yang Maya, saudara Adli Deli, saudara Hafazah Abu Bakar ya, Detman, Dr. Ahmad Haumazi, Azali Kasim, Samna, Osman Noh, Kama Awang. Saya malam ni masih lagi tak dapat memberi laporan tentang COVID dan cuma dari segi e-commerce pun sampai saya di rumah tadi, balik daripada Putra World Trade Center PWTC, saya dapat kiriman air minuman Roselle, jus Roselle daripada Puan Siti Suraya. Jus Roselle daripada syarikat Syaralikos yang mengundang saudara untuk bersama-sama dengan beliau datang kehadiran bulan puasa tak lama lagi untuk menjadi ejen. Ataupun saudara boleh berhubung dengan Puan Siti Suraya 03-624-10786. Nanti saya rasa dulu jus Roselle. Biar saya rasa dulu ya. Wow, sedapnya selepas keletihan. Saya minta maaf hari ini mungkin pencerahan saya agak letih sedikit, suara saya mungkin tak berpendengar. Kalau saudara tak dengar, sila bagi tahu pada saya ya. Kalau dengar, sila like, kita share, sebab malam ini saya ingin membuat pencerahan dan juga ulasan-ulasan sepanjang persidangan Agung UMNO selama 2 hari. Saudara, dalam keadaan yang tak sempat nak mandi, tapi saudara tak cium bau saya ya. Saudara Haris Ikang, Nordin. Saya mendapat juga dari awal tadi bila saya memberi pengetahuan kita live malam ini pukul 10.30 malam. Jadi saudara Salman Khamis, beliau cukup gembira nampaknya. Saudara Salman, dia kata no PMM, no DAP, no PKR, we go solo. Yang akan saya cuba memberi pencerahan sebentar nanti. Cuma saudara Muhammad Nur Sharif, beliau bertanya kepada saya, mengapa bulan Ogos mereka, kerana kalau lebih daripada bulan Ogos itu takut nanti mereka boleh hancurkan UMNO. Saudara, terima kasih saudara Mat Sharif, Pak Muhammad Nur Sharif yang begitu concern tentang untung nasib Bahtera UMNO, yang saya yakin saudara Muhammad Nur Sharif juga adalah antara warga UMNO yang cinta dan kasih dan sayang pada parti yang selama ini menaungi warga bangsa Melayu dan memperjuangkan bukan hanya kemerdekaan, malahan mengisi kemerdekaan serta memperjuangkan untung nasib rakyat. Baik saudara, semalam sebagaimana yang saya nyatakan, sebab saya sempat live bersama dengan Datuk Jailani berhubungan dengan diplomatik. Siangnya saya bersama dengan Datuk Kamarudin, kesempatan juga dengan Esko Pemuda Saudara Izzat, dan saya dapat berjumpa dengan ramai teman-teman. Ada kerinduan di situ, rindu warga UMNO pada teman-temannya. Saya yang begitu lama menyertai parti UMNO ini sejak daripada tahun 1982, dan ada jumpa teman-teman yang sudah mula bertongkat, ada yang antara mereka sudah kepala pun dah botak, ada yang seperti saya dah mula tubuh umban, ada mereka ada jadi betul besar, ada dalam 3 orang tadi jumpa
Termasuk saya bertemu dengan Datuk Asni daripada Johor. Saya bertanya dengan beliau macam mana live Menteri Besar. Beliau menyatakan insya-Allah memanglah very tough, kerana beliau adalah pertama kali, sebelum itu beliau menjadi Esko Kerajaan Negeri Johor. Jadi katanya life very tough Datuk, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan ekonomi yang begitu mengudum, tapi bagaimanapun dia akan berusaha sedaya mungkin untuk menyantuni kehidupan rakyat warga Johor. Dan saya sempat berpesan pada beliau, saya kata, Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Asni, pertama-tama sekali jangan lupa impian dan harapan rakyat Johor yang dahagakan sentuhan daripada saudara, iaitu sentuhan warga UMNO, pemimpin UMNO, untuk memperjuangkan untuk nasib mereka. Sebab Johor juga adalah tidak terkecuali daripada negeri yang mengalami ramai jangkitan pandemik virus corona. Beliau memberi jaminan kepada saya. Dia kata pintu pejabat saya sentiasa terbuka untuk menyantuni semua rakyat. Jadi saya agak bangga kerana dapat bertemu dengan Datuk Asni, walaupun tak ada kesempatan untuk buat live dengan beliau, tapi beliau menyatakan, Datuk yakinlah, katanya, apa yang kita perjuangkan selama ini. Kerana Datuk Asni adalah bersama-sama dengan saya dalam pergerakan pemuda UMNO sekitar tahun 83, 84, 87, waktu gelora melanda UMNO waktu itu, tahun 87, 89, 90 dan sebagainya. Jadi beliau menyatakan, saya dah berbisik sekali lagi ke telinga saya sebelum kami berpisah, sebab beliau nak masuk dalam Dewan. Beliau mengatakan, Datuk, yakinlah UMNO Johor tetap kekal, dan insya-Allah saya berpegang pada sumpah pemuda, iaitu untuk memastikan warga bangsa kita terbela. Jadi saudara warga Johor, jika saudara ada bermasalah dengan Menteri Besar Johor, sila hantar kiriman kepada saya untuk saya sampaikan kepada beliau. Tapi bukanlah untuk dapat kontrak, ya. Kalaulah di Lakin, kalaulah di Batu Pahat, kalaulah di Muar, kalaulah di Teberau, ataupun jauh sedikit daripada itu, sama ada di Seri Gading, maupun di kawasan mana lagi tu, Johor tu banyak sangat kawasannya. Kalaulah semua kawasan-kawasan itu tidak disantuni warganya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, sila nyatakan pada saya. Sebab beliau berjanji pada saya, selagi beliau mempunyai tulang empat kerat, beliau mempunyai tenaga, bahawa beliau akan memastikan perjuangan UMNO itu tetap diutamakan dari rakyat untuk rakyat. Saudara warga Johor, bertuahlah mendapat seorang Menteri Besar yang muda, yang jiwanya, walaupun muda tak muda lah, seusia dengan saya 60 lebih lah, tapi masih lagi boleh anggap muda lah. Masih handsome lagi, So beliau menyatakan warga Johor tetap akan disantuni oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hasni. Dan saya juga turut bangga mempunyai seorang sahabat yang akhirnya dinobatkan sebagai Menteri Besar, dan beliau masih lagi mempunyai jiwa perjuangan. Jadi katanya antara beliau dengan rakyat tidak ada batas sempadan. Well done Datuk Hasni. Saya insya-Allah saya akan sentiasa mendoakan kejayaan Johor untuk merampas kembali kursi-kursi di mana UMNO mengalami kehilangan sepanjang musim pilihan raya umum yang ke-14 lalu. Dan beliau menyatakan juga kepada saya, insya-Allah Datuk, insya-Allah beliau lebih yakin kali ini kerana warga Johor sudah kenal siapa itu musuh, siapa itu pembohong, siapa itu pengkhianat, dan beliau kenal hari ini bagaimana warga Johor yang masih setia bersama-sama dengan UMNO. Saudara warga Johor, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Hasni. Saya juga sempat bertemu dengan Datuk Syarani. Yang Amat Datuk Syarani tadi pun dia berucap juga. Beliau menyatakan bahawa selagi beliau diberi kepercayaan oleh UMNO menjadi pengurusi perhubungan UMNO Negeri Perak untuk pilihan raya akan datang, dia kata dia tidak akan mencalonkan mana-mana pengkhianat. Bahawa katanya UMNO Perak akan menyongsong siapa sahaja yang dilihat selama ini musang berbulu ayam. Saudara Papin Jack Xavier, lu sembanglah, itu you punya hal lah. Saya bercakap dengan warga UMNO. Saudara nak marah-marah lah. Tak apalah Mak Nazir. Saya tidak akan mengusir saudara keluar daripada wall saya, ya. Saudara boleh bercakap apa saja, tapi cuma saya minta satu saja. Jangan saudara mencarut, jangan saudara menghina bangsa saya, jangan saudara membuatkan onar
Saudara kena faham, ini halaman rumah saya, saudara nak datang bertandang, silakan. We must agree to disagree. Saya tak ada masalah pada saya. Asalkan jangan saudara mencaci rumah saya itu rumah UMNO. Ini saya beri pesan saudara. Tak apalah, saudara daripada Jacob dan sebagainya. Saya sebenarnya, saya yakinlah selepas pilihan raya umum akan datang, Jacob juga akan bersama dengan kita. Kita tak marah sebab saudara juga adalah nak cari rezeki. Apa ada masalah? UMNO sentiasa berlapang dada. Rakyat dah celik. Saudara Azli Jamian, memang benar. Kemudian saya berbual dengan Datuk Syarani. Segala masalah yang ditinggalkan oleh pimpinan terdahulu akan beliau santuni. Jadi mana-mana warga Perak, sama ada di Greek, itu kawasan dia lah, dalam daerah dia, sama ada di Taiping ataupun di Bagan Datuk, ataupun di Lumut, maupun di Bruas, maupun di Ipoh. Warga bangsa yang selama ini dilihat dinafikan haknya sebagai rakyat warga Perak, silalah bertandang ke pejabat Menteri Besar. Dan kalau beliau tidak santuni, beritahu pada saya, insya-Allah. Sebab saya dah ramai kawan-kawan yang bergelar menjadi esko. Kerana Datuk Syarani berjanji dengan saya. Beliau juga bersama-sama dengan saya waktu zaman pemuda. Dan beliau menyatakan, sebagaimana Datuk Hasni menyatakan, Datuk, beritahu pada warga net, saya bukan yang amat berhormat Menteri Besar. Bukan. Saya adalah pekerja UMNO. Saya adalah pahlawan UMNO yang akan memperjuangkan untung nasib bangsa kita. Itu lafaz daripada saya. Saya hampir-hampir menitiskan air mata. Sebab beliau mengatakan, jangan letakkan sebarang tembok pemisah antara saya dengan rakyat Perak. Jangan letakkan tembok pemisah antara saya dengan warga UMNO. Begitulah murninya hati beliau. Saya juga berkesempatan berjumpa dengan Datuk Jazlan daripada Kelantan. Lantang beliau mengutarakan pandangan dan pendapat warga Kelantan. Beliau menyatakan bahawa ini bukan kehendak beliau. Apa yang beliau suarakan adalah cita rasa hati nurani warga Kelantan. Dia dah tak tahan. Dia tak tahan dah warga Kelantan ni selama ini. Sudahlah di bawah perintah pentadbiran PAS. Jadi dalam keadaan begini, bila mereka bersama dengan Perikatan Nasional, masalah air dan sebagainya, beliau sebagai Ketua Perhubungan UMNO di Kelantan juga akan bersama-sama dengan teman-temannya daripada 12 ketua bahagian. Sebab bila saya bertanya macam mana dengan satu ketua bahagian lagi tu, Datuk, itu adalah salah satu yang masalah kecil, dia kata. InsyaAllah he will come back to us, dia kata. Bagi saya tak ada masalah. Dan kemudian yang saya agak saya bersimpati sebenarnya. Saya tak nak marah, walaupun sabar malam dulu saya duduk palun dia bukan. Saya amat bersimpati. Sebab pentas di Perhimpunan Agung UMNO adalah pentas menguji wibawa seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu disayangi oleh rakyat, pemimpin itu dihormati. Kalau warga UMNO menghormatinya, maka tentulah beliau akan dihormati oleh warga rakyat, warga cinta damai sepenuhnya. Tapi hari ini apa yang berlaku apabila Datuk Sri Syahidan mewakili UMNO Perlis memulakan ucapan dan sebagainya, saya bersimpati. Beliau mendapat sorakan yang agak negatif. Jadi kita mengharapkan agar beliau sedar. Sebab warga UMNO tidak boleh dibohongi. Warga UMNO tahu gelagat dan lakonan politik anda. Warga UMNO tidak pernah merasa cemburu atas kekayaan yang anda miliki. Memang UMNO perjuangannya lah untuk memastikan kek ekonomi negara ini dikongsi oleh warga bangsa kita. Tak ada masalah. Sebab itu kalau saudara Datuk Syahidan dapat kontrak apa semua, carry on. Kita suka. Bukannya kita marah, bukan kita ada merasa cemburu ataupun envy pada itu. Tak ada. Tak ada langsung perasaan begitu. Sebab bagi warga UMNO, kalau saudara boleh kaya raya, ini adalah sebahagian daripada perjuangan UMNO. Bukan UMNO itu untuk diri dia sendiri. Tidak. Sebab itu, jika ada pimpinan dalam UMNO yang mengayakan diri mereka, ini mengundang masalah kepada warga UMNO. Sebab warga UMNO melihat rumah UMNO ini bukan untuk mereka berladang untuk mengutip hasil kekayaan untuk diri sendiri. UMNO itu perlu mereka perjuangkan tentang untung nasib rakyat. Tambah-tambah lagi dalam keadaan UMNO yang rakyat yang begitu terkesan, kesan daripada keruntuhan
ekonomi yang begitu merosot. Saya berkesempatan juga berbual dengan Datuk Johari Ghani. Beliau lah merupakan Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Beliau menzahirkan kepada saya kekhawatirannya ialah tentang warga kota yang terdiri daripada warga bangsa kita, warga kota Melayu. Kerana kemiskinan bandar lebih teruk, lebih parah lagi berbeza dengan kemiskinan di luar bandar. Sebab kalau di dalam bandar, bila mereka tidak punya cukup kewangan, ekonomi yang terus merosot, tiada pekerjaan, ke mana nak mengadu? Ini yang beliau utarakan, dan beliau menyatakan bahawa selagi beliau selaku Ketua Perhubungan, beliau juga akan berusaha untuk mencari data-data mereka-mereka yang terkesan oleh kemurungan ekonomi, dan UMNO Wilayah Persekutuan akan berusaha sedaya mungkin untuk membantu mana yang termampu. Kena ingat, kita memang Menteri Wilayah adalah datang daripada UMNO, tetapi dalam keadaan-keadaan sekarang ni saya tak mau bercakap lebih lah. Kita mengharapkan agar walaupun beliau bersisih pandangan, berbeza pendapat dengan ahli-ahli Majlis Tinggi, tapi janganlah anda boleh marah pada Presiden, anda boleh tidak bersetuju dengan timbalan Presiden, anda boleh rasa kecewa dengan naik Presiden kerana tidak menyebelahi anda boleh marah dengan ahli Majlis Tinggi UMNO, tetapi jangan sekali-kali anda melakukan khianat pada warga bangsa Melayu di tengah kota raya Kuala Lumpur ini. Kerana perjuangan UMNO, dia tak memilih, tiada darjat, tiada pangkat, tiada pemisah antara pemimpin dengan rakyat. Ini saya ingin beri peringatan kepada Menteri Wilayah. Ingatlah bahawa saudara datang lahir jawatan saudara itu, memperolehi jawatan sebagai menteri itu datangnya daripada rumah UMNO. Bila anda datang daripada rumah UMNO, anda bertandang ke Putrajaya, diangkat sebagai pemimpin, sebagai menteri, jangan sekali-kali anda mengecewakan UMNO. Yang matlamatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperjuangkan untung nasib rakyat. Saya juga tadi cuba menghayati ucapan Timbalan Presiden Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau kali ini saya nampak sudah ada senada. Artinya tidak boleh lagi ada ruang-ruang untuk memisahkan antara Presiden dengan Timbalan Presiden. Saya lihat bahawa suara kali ini adalah senada. Suara puteri, suara pemuda, suara Timbalan Presiden, suara Presiden senada. Iaitu tidak lain dan tidak bukan perjuangannya adalah untuk UMNO semata-mata, dan UMNO harus dan wajib memberi khidmat bakti kepada warga bangsa kita. Dan saya bangga. Tapi dalam keadaan begitu saya ketawa jugalah. Tok Mat kita ni dia memang dia bijak berbicara, mengeletik hati para perwakilan. Bila dia beri perbidalan, dia kata pimpinan UMNO jangan pandai-pandai main silat pulut. Saya ketahulah silat pulut. Nanti silat pulut apa jadahnya? Kita bersilat depan pengantin. Ya untungnya pengantin, yang tukang silatnya lelaki duduk tergolek jatuh. Itu kata Tok Mat. Memang Tok Mat ini satu orang yang kaya dengan pelbagai bidalan. UMNO harus menyantuni dan merasa bangga mempunyai pemimpin seperti Tok Mat. Orangnya jelas, telus. Cuma kadang-kadang ada pihak-pihak yang sengaja suka melaga-lagakan. Dia kata, ya Saudara Ghani, dia kata esei ni, dia kata bukan silat lincah, kerana di bawah tu perwakilan itu datang daripada Gombak, Datuk Megat Zulkarnain adalah pimpinan silat lincah. So saya silat gayung. Tapi dia kata jangan, dia kata kalau usik sikit tergolek nanti dia. Dan bidalan yang paling saya seronok iaitu bila dia mengatakan pemimpin UMNO ini parti besar. UMNO ini ibaratkan seperti gajah. Kalau gajah masuk dalam belukar, masuk dalam hutan, sepatutnya pokok-pokok boleh tumbang. Tapi sejak kebelakangan, selepas kita ditewaskan, tidak lagi berada di anjung kuasa Seri Perdana, saat kita membentuk dan menjadi orang picisan dalam Kerajaan Perikatan Nasional, kerana adanya pimpinan-pimpinan ataupun menteri-menteri, kluster menteri daripada UMNO yang tidak begitu faham erti soal perjuangan, maka beliau ditegur oleh Tok Mat. Dia kata kita ni gajah, tapi janganlah bila gajah ranting pun tak patah.
Sepatutnya langgar pokok tumbang. Ini saya amat menghormati Tok Mat. Dengan bidalan-bidalan sebelum ini dia kata jangan jadi langau, lebih baik jadi garam. Langau ni apa pun tak jadi. Kalau ikan tu kalau nak busuk pun ada garam ni boleh juga diguno. Itu Tok Mat. Dan saya mendengar suara hati Presiden UMNO daripada awal pagi tadi apabila beliau mengusulkan ataupun menzahirkan ucapan dasar Presiden. Jelas UMNO masih tidak lari daripada asas perjuangan. Beliau menyatakan bahawa UMNO sewajarnya menyantuni rakyat. Artinya kepekaan Presiden tentang untung nasib rakyat. Ada rakyat yang terpaksa hanya kerana sebagaimana yang saya nyatakan 3-4 malam dulu, hanya kerana untuk mencari ubat untuk ibunya yang sakit, tapi terlupa pakai pelitup muka. Akhirnya dia menghadapi denda kompaun RM10,000. Begitulah keprihatinan UMNO. Saya kena ingat Datuk Seri Presiden, dia bukan berucap atas nama Zahid Hamidi. Dia bercakap atas Presiden UMNO yang sebelum dia melontarkan ucapan dasar itu, tentulah beliau akan menyantuni apa mendapat pandangan. Jadi ucapan Presiden tadi bukan merupakan ucapan Zahid Hamidi. Ia merupakan ucapan Presiden UMNO di mana dikumpul segala maklumat. Apa kehendak rakyat. Beliau menyantuni perasaan rakyat. Sebab itu, cuma saya tadi sempat bergurau dengan beliau. Saya kata, Datuk Seri, tak maaf lah. Dia kata, kenapa? Saya kata, masalah kita ni, menteri buat pengumuman kompaun RM10,000. Kemudian, kalau kena kompaun RM10,000, menterinya datang daripada UMNO. Yang membelanya pula tu pemuda UMNO. It should become the joke of the town, saya kata. Dia pun sambil tersenyum, dia kata, you ada fakta. So, saya akan cuba berbual dengan Naib Presiden untuk mencari jalan keluar supaya tidak berulang perkara-perkara yang sebegini. Ini kerana saya melihat kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin memberi segala masalah kepada Menteri UMNO supaya orang ramai maki Menteri UMNO. Tapi menteri daripada PBM macam Menteri Ekonomi, Menteri Kanan Azmin Ali sibuk mencaturkan soal politik. Rakyat maki Menteri UMNO, sedangkan menteri-menteri yang datang daripada PBM terus berpeluang untuk mengumpul segala usaha untuk mencari pengaruh dari segi politik. Itu yang kita rasa terkilan. Dan Datuk Seri Zahid menyantuni saya, dia kata memang kita sedar masalah itu, tapi nak buat macam mana? Sebab itu dia mengatakan dari awal lagi kita memang meminta menuntut agar diadakan pilihan raya umum, tapi kerana suasana dan kerana permintaan daripada istana, janganlah diadakan pilihan raya waktu rakyat dalam susah kerana COVID. Tangguhkan dulu. Sebab itu UMNO menuntut agar walaupun Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri, ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong secara en bloc, dan sokongan itu hendaklah diteruskan sehingga jeda waktu pilihan raya umum, di mana UMNO menuntut seboleh mungkin hendaklah diadakan pilihan raya umum pada bulan Januari 2021. Tetapi habis tempohnya adalah pada suku tahun pertama. Yang sekarang ini dah masuk suku tahun pertama. Sebab itulah Presiden UMNO mewakili pimpinan tertinggi UMNO menzahirkan terkilan mereka. Sepatutnya pilihan raya diadakan, bukan pilihan raya diadakan, parlimen pula yang ditutup. Itu apa yang dilontarkan dapatan saya. Kemudian saya berbual dengan Datuk Seri Zahid Hamidi tadi. Saya tanya, Datuk Seri, kenapa you bagi kenyataan selepas perwakilan daripada negeri-negeri menuntut dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Presiden untuk menetapkan tarikh supaya sokongan UMNO terhadap kerajaan Perikatan Nasional ini ditetapkan tarikh oleh Presiden. Dan kenapa you mengumumkan diadakan pada bulan Ogos? Dia kata, dari segi keadaan begini, kita jangan jadi orang yang zalim. Mereka sedang memerintah, walaupun kita lihat pemerintah mereka menzalimi rakyat, tetapi kena ada tempohnya. Jangan kita gegarkan akhirnya suasana negara tumbang ambing. Jadi kita bagi tempoh selewat-lewatnya bulan Ogos.
Kalau you tak buat lagi, dia kata apalah masalah 3 bulan. Sebagaimana yang saya terima pandangan daripada saudara Mat Noh Sharif, juga telah pun saya lontarkan kepada Presiden. Saya kata, Sri, 3 bulan tu lama tempohnya tu. Tak kena gaya nanti, dia kata boleh UMNO diterbalikkan. Dia kata insya-Allah. Warga UMNO tetap kekal kental. Saudara Hanano, Jekom ganggu ni tu, tak mengapalah. Jekom nak ganggu apa dia dapat? Dengan masuk mencelah itu ini, maki hamun mempertikaikan tentang Presiden UMNO, apa anda dapat? Anda tidak mampu mempengaruhi. Kalau dia mampu, dia dah buat live macam kita buat ni. Kenapa Jekom tak mewujudkan live? Bercakaplah. Cerita apa sebenar kebaikan. Buktikan kepada kita kebaikan Parti Pribumi Bersatu terhadap warga bangsa Melayu. Sila buktikan. Kita takkan marah. Tapi mereka tidak mempunyai, tidak ada argument. Tidak boleh nak menentang apa yang kita nyatakan. Sebab apa yang saya nyatakan tiada benar melainkan yang benar belaka. Kita bercakap soal derita rakyat. Kita bercakap soal rintihan kehidupan rakyat yang semakin tersisih daripada arus ekonomi negara. Lain tak ada. Ya, seli-seli. Ini penting. Apa dia? Seli-seli kata apa tadi? Seli-seli minta apa? Ingat semua. Tok Mat announce. Merepek mereka sebelah sana. Jangan bijak bercakap pasal perpaduan ummah jika tujuan mereka untuk memancing. Ini saya melihat apa yang dinyatakan oleh Timbalan Presiden semalam waktu beliau merasmikan persidangan pemuda, wanita dan juga puteri UMNO. Saya minta maaflah pada wanita ya, saya bukan mendudukan, tidak, sebab saya orang pemuda. Saya datang daripada kilang pemuda, jadi saya utamakan pemuda saya lah. Jangan marah puan-puan semua. Memang kita tahu wanita ini ibu kita. Kita akan santuni. Jadi apa yang dinyatakan oleh Tok Mat, dia kata dah berbelah-belah tahun, bukan berpuluh tahun, UMNO ini menyantuni soal perpaduan. Kena ingat, dia kata berbelah-belah juta lagi orang Melayu yang bukan jadi ahli PAS, yang bukan jadi ahli UMNO, ataupun jauh sekali lah menjadi ahli PBM, dan di bilangan terlalu kecil itu mereka duduk di atas pagar. Jadi selama ini katanya sedangkan beberapa juta lagi orang Melayu di luar sana yang tidak berparti, tidak menjadi UMNO dan PAS apatah PBM, namun mereka membentuk sebahagian besar ummah yang kita sebut-sebutkan ini. Jadi penyatuan ummah ini bukan berartinya kamu menyertai parti dan semua parti PAS, parti warga, bukan hanya di kalangan ahli. Perpaduan ummah maksudnya untuk seluruh warga bangsa Melayu. Bila kita berpecah belah, senang untuk orang menghancurkan kita. Jangan lupa keadaan begini. Jadi itu yang dipesankan oleh Tok Mat, berhati-hati. Warga UMNO bukan ramai mana pun, 3.7 juta. Warga PAS ada 1.2 juta. Warga PBM entah. Ya, jadi dalam keadaan begini, kalau bercakap soal penyatuan ummah, logikanya di mana? Apakah hanya ia bercakap soal parti? Sebab itu yang saya katakan saban malam, kalau nak bercakap semua. Dan parti yang besarlah parti UMNO. Bubarkan PBM, bubarkan Amanah, bubarkan PKR, bubarkan PAS, semua warga itu duduk berada di bawah UMNO. Taubatlah home, dia orang takkan ikut. Dan sebab masing-masing ada kepentingan. Jadi soal perpaduan ummah ni didengungkan sebagai retorika politik semata-mata, hanya untuk menggamit keyakinan rakyat semata-mata, bukan untuk perjuangan politik. UMNO dari dulu lagi, kalau tidak kerana perpaduan ummah, UMNO tidak akan menuntut kemerdekaan daripada British. Jangan lupa, tadi saya ditemu ramah oleh wartawan daripada Al Jazeera, sebab mereka mendapat laporan yang bukan-bukan. Mereka bertanya pada saya, wartawan ditanya tadi, Said apa tadi? Dia kata, Brother Kamal, boleh tak you jelaskan pada kita tentang UMNO, perjuangan sebagainya. Saya mengatakan bahawa perjuangan UMNO setelah melihat warga bangsa kita ni terus ditekan dan raja-raja Melayu terancam. Sebab itu wujudnya perkumpulan bangsa Melayu di bawah UMNO. Kita dah bersatu. Dan akhirnya kita mampu mencapai kemerdekaan. Lepas dia bertanya, kenapa boleh berpecah belah? Yang berpecah belah bukan parti. Yang memecah belahkan hanya pimpinan.
Apabila tak setuju saja dengan keputusan ramai, keluar parti, balun UMNO. Ini masalah besar ni sebenarnya. So, sebagai contoh, dia tanya macam mana PAS. Saya kata PAS tidak bersetuju dengan hala cara UMNO, maka mereka membentuk satu kabilah. Dia mereka tanya macam mana boleh ada parti negara. Sebab parti negara, dia mahu dibuka parti UMNO ini kepada bukan Melayu. Saya mengatakan bahawa ini negara bangsa. Ini negara induknya warga bangsa Melayu. Jumlah penduduknya ramai. Jumlah penduduknya majoriti. Mereka adalah minoriti. Tapi kita berlapang dada menerima mereka sebagai sebahagian daripada ahli keluarga kita yang kita santuni secara harmonis atas nama Malaysia. Sebab itu kita mempunyai rukun negara dan kita menyatu padukan seluruh rakyat. UMNO berusaha sebaik mungkin menyantuni dan menyatu padukan seluruh rakyat. Tak kira kamu orang Melayu, tak kira kamu orang India, tak kira kamu orang Cina, tak kira kamu orang Iban, tak kira kamu orang Dayak, tak kira kamu orang Melana, orang Bajau dan sebagainya. Semua disantuni oleh UMNO. Tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat penyatuan bangsa. Dah dulu lagi kita buat. Hari ini kamu dah bercakap soal penyatuan bangsa, penyatuan ummah. Penyatuan ummah antara UMNO, PAS dan PBM. Kenapa kamu singgalkan parti PBM? Hanya kerana Parti Peribumi Bersatu, presidennya adalah Perdana Menteri. Jadi kamu nak membodik Perdana Menteri itu masalah kamu. That is your own problem. Anda menjadi menteri dan anda nak menyantuni Perdana Menteri anda, terpulang. Memang pun mereka harus berterima kasih pada Tan Sri Muhyiddin yang melantik mereka sebagai menteri. Tak ada masalah pada kita. Tetapi jangan sampai menipu rakyat. Jangan sampai anda mengatakan pada rakyat bahawa mereka nak menyatukan ummah. Ummah yang bagaimana? Ummah yang UMNO maksudkan melalui rukun negara. Kita ada. Sebab itu, dalam Barisan Nasional kita ada menyantuni untuk warga Cina. Kita ada warga India melalui MIC. Kita ada beberapa parti dulu daripada Sabah dan Sarawak untuk menyantuni warga Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Dan orang Melayu di bawah UMNO. Itu jelas. Tetapi di tengah jalan tu bagai-bagai masalah lah timbul. Sebagai contoh, di saat kita sedang berusaha untuk membangunkan, menjadikan negara kita ini sebagai negara maju, di bawah pimpinan Datuk Seri Najib waktu itu, tiba-tiba kita diserang oleh Garuda dengan kepelbagaian fitnah dan sebagainya. Itu saja. Jadi wartawan itu bertanya lagi pada saya. Dia kata macam mana pandangan saudara tentang masa depan UMNO. Saya kata rakyat sudah cukup untuk merasakan mengembalikan semula UMNO Barisan Nasional ke tempatnya agar dapat dijadikan tempat mereka bernaung. Itu saya katakan bukan kehendak saya. It is not my statement, brother. Itu Al Jazeera lah. Maklum sajalah Al Jazeera ni TV daripada luar negara. Dan mereka mendapat laporan yang tak betul. Sebab mereka dia kata macam mana tuntutan DAP. Saya kata DAP asalnya adalah parti yang berasaskan kepada tuntutan Malaysia. Equal right of everything yang kita dah bagi. Pada dia kata macam mana UMNO ini membuat dasar-dasar yang mengkesampingkan tentang warga bukan Melayu, khususnya warga Cina yang dari segi mendapat peluang-peluang perniagaan. Saya kata saudara lihatlah sendiri. Saya kata sorry brother Samad, you pergi ke Petaling Jaya, you pergi ke Kuala Lumpur. Saya tanya dia, saudara tinggal di mana? Dia kata dia tinggal Jalan Ampang. You prove to me along the way in Jalan Ampang, sepanjang Jalan Ampang itu kalau ada sebuah kedai milik warga bangsa Melayu, tak ada. Apakah itu anda merasakan masih lagi orang Melayu ataupun UMNO masih lagi meletakkan warga bangsa bukan Melayu ini sebagai warga kelas 2? Dia diam. Nah, kita kena berani berdebat, menyatakan apa yang mereka tuduh adalah hanya polemik politik. Dia kata bagaimana dengan Pulau Pinang? Pulau Pinang waktu itu diperintah oleh parti, sebelum itu di bawah Parti Perikatan, The Alliance. Tapi mereka menjual pelbagai cerita yang bukan-bukan, akhirnya Perikatan kalah kepada Gerakan. Dia kata it's not DAP. No, Parti Gerakan. Parti Gerakan, kalau saya dengar pada kenyataan daripada saudara Datuk Zahrin waktu dia berwawancara dengan bicara hangit, dia kata adalah antara pimpinan yang mencetuskan suasana yang tidak harmoni selepas kejadian 13 Mei.
Tapi walau bagaimanapun, jiwa UMNO menyantuni mereka. Panggil untuk berada di bawah Barisan Nasional. Tapi hari ini mereka memilih untuk berada di sana, terpulanglah. Dan mereka sebenarnya hari ini telah ditolak oleh warga bangsa mereka sendiri. MCA, kalau dia katakan macam mana dengan MCA, jangan salahkan UMNO. UMNO memberi peluang untuk mereka bertanding lebih daripada 20 kursi. Tapi warga bangsa mereka menolak. Itu bukan masalah UMNO. Jadi kalau saudara nak tuduh bahawa UMNO ini tidak menyantuni bangsa bukan Melayu ini satu tuduhan lain dia. Saudara dapat laporan yang tak betul. Baru dia faham. Ialah kita sebenarnya, kalau kita didatangi oleh wartawan daripada luar negara, kita kena cerita yang betul. Kita kena berani menceritakan. Kemudian dia kata bahawa macam mana keadaan orang Melayu di bawah UMNO. Saya bagi tahu kat mereka satu saja, saya kata. Saudara bukalah kamus Inggeris. Pertama perkataan latah, yang kedua perkataan amok. Ini dua culture ataupun dua sikap orang Melayu yang tidak ada dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dia kata, what do you mean by latah? Latah ni kalau dicocok, dia mula melatah. Oh, like that lah? Yes, dia kata. Dia orang Melayu ni mudah melatah. Sebab itu bila mereka diumpankan dengan kepelbagaian cerita-cerita dongeng dan sebagainya, mereka cepat melatah. Kadang-kadang bila mereka melatah, mereka mengeluarkan perkataan yang mereka tak sedar. Tindakan orang yang latah ni, dia adalah tindakan orang yang dalam keadaan separuh sedar. Malah kadang-kadang tidak sedar. Saya kata kat dia, kalau you cucuk orang yang latah ini, dia ada pisau, tak kena gaya, dia tikam gayung. Ini bukan niat dia nak buat salah, tidak. Dan mereka akan menghamburkan kata-kata yang teruk, saya kata, dengan carutan dan sebagainya. The other one, yang satu lagi adalah amok. Saya bukalah dalam vocabulary, dalam kamus Inggeris, perkataan AMOK. Oh, waktu saya buka tu dia pun terus tekan kamus dalam dia punya handphone. Dia panggil dalam internet tu, WhatsApp ke apa ke, bukan WhatsApp, Google. Dia Google. Oh ya. Amok. There's no in English, they call it go rampant. Yes. Orang Melayu ni akan mengamuk kalau diri dia tidak, budinya tidak dibalas. You datang ke rumah orang Melayu ni, orang Melayu akan bagi you kopi. Dia akan rasa kecewa kalau you tak dapat memberi peluang untuk you minum kopi di rumah dia. Mulianya hati warga bangsa Melayu. You datang bertandang ke rumah orang Melayu, kalau boleh dia nak bagi you makan. Sebab itu ada bidalan mengatakan, dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan. Ini orang Melayu menyantuni mereka yang datang. Tapi kalau mereka datang masuk rumah kita, terus berada dalam bilik tidur, naik dengan kasut-kasut, orang Melayu akan mengamuk. Sebab dia dah marah. Sebab budaya dia dilanggar, bangsa dia dihina, bangsa dia dipercacai. Tentulah orang Melayu akan mengamuk. Selagi mereka boleh menyantuni, you are almost welcome. You tak pernah datang ke bertandang ke? Saya tanya dengan dia, you saudara dah bekerja di Kuala Lumpur ni berapa lama? Dia kata lebih kurang dalam 9 bulan. Pernahkah anda bertandang ke rumah pimpin Melayu ataupun kawan-kawan dia orang Melayu? Ada. Pernahkah mereka tidak mengidangkan seluruh kopi? Dia kata, no. Dia kata, I have a very good cake. Dapat makan kek, dapat minum kopi. Pernahkah mereka berbicara dengan bahasa yang kasar dengan saya? Tak, dia kata family itu menyantuni dengan baik dan sebagainya. Inilah orang Melayu. Siapa saja dia akan disantuni dengan baik. Tetapi kalau saudara masuk rumah orang Melayu, naik dengan kasut, saudara ingat saudara orang putih ataupun saudara mengamalkan budaya barat, orang boleh tak boleh terima. Kita ada santunan bahasa kita. Kita ada budaya kita. Jadi kalau saudara mahu menyantuni warga bangsa Melayu, tidak ada masalah. Sebab itu ekonomi negara kita ini mereka boleh dapat, mereka pulun. So dia kata, dia tanya pada saya, macam mana you kata Melayu itu malas? No. Orang Melayu tidak malas. Mereka rajin. Kalau tidak, takkan mereka jadi nelayan, takkan mereka jadi pesawah, takkan mereka jadi petani. Cuma kadang-kadang peluang itu tidak ada. Ini realitinya. Akhirnya tadi warga netizen, wakil daripada TV Al Jazeera tu baru dia faham. Thank you brother for telling me the truth about the Malay. Jadi sebab itu saya kata kadang-kadang mereka yang berada, JKOM lah sepatutnya. Sepatutnya JKOM gunakan kesempatan yang selalu miliki, cerita pada warga asing, cerita pada bangsa bukan Melayu. Bagaimana warga bangsa kita menyantuni mereka.
Bukan berpolitik secara begini. Maki hamun sama Melayu. Apa saudara dapat? Pertama, kalau saudara menyentuh soal UMNO, warga UMNO akan serang anda balik. Sia-sia saja wang yang anda perolehi. Sia-sia saja usaha yang anda lakukan. Sepatutnya santuni. Bagaimana peluang-peluang perniagaan diberi, carilah jalan untuk merebut. Ini sepatutnya Jekon buat. Bukannya maki hamun orang hanya kerana politik. Dan bila dia kata bahawa bagaimana dia kata tuduhan UMNO ni rasuah, saya kata saya cakap terus teranglah. Saudara, jangan kata rumah UMNO itu kilang rasuah. Don't you ever say that UMNO house is full of corruptions. Tidak sama sekali. Ada pemimpin yang terjebak dalam rasuah. Itu tidak nafikan. Tapi negara kita ni rule of law. Saudara lihat sendiri, ada warga UMNO mengamuk bila mantan presiden dia diseret ke mahkamah. Tak ada. Adakah warga UMNO bising, menentang, mengadakan demonstrasi sebagaimana berlaku di luar negara apabila presiden UMNO itu diseret ke mahkamah? Tak ada. Kita sentiasa meletakkan undang-undang itu mengatasi segala-galanya. No one is above the law. Semua orang itu tidak terkecuali daripada undang-undang. Tetapi mestilah dibuktikan oleh mahkamah. Menung dia. Jadi saudara, saya melihat tadi bahawa apa yang dilapaskan, dan saya berbual pula dengan Datuk Seri Presiden. Saya kata, kenapa sampai bulan Ogos? Dia kata, biar dulu. Jangan kita terus gentap. Dia kata, kita berhemah. So, kita bagi mereka sampai 1 Ogos. Dia kata, tak lama, 3 bulan pun. Sekarang ni dah habis Mac. April, Mei, Jun, 3 bulan. So, dalam 3 bulan tu, eloklah mereka tu, bagilah peluang mereka kemas meja. Kemas bilik. Sebab kita menuntut supaya diadakan pilihan raya. Tuntutan UMNO sebenarnya bukan untuk menumbangkan kerajaan. Itu Datuk Seri Zahid cakap dengan saya tadi. Saya bagi tahulah pada warga net you, teman-teman you yang melayari you punya laman maya. Bukan UMNO untuk menjatuhkan kerajaan. Tidak sama sekali. UMNO menuntut janjinya apabila waktu kita menyokong mereka untuk menjadi Perdana Menteri, membentuk kerajaan, adalah jeda waktu untuk mengadakan pilihan raya. Apabila janji itu tidak dikota, apabila janji itu dikhianati. Kerana saya bertanya dengan beliau, dia kata, macam mana pula kita dengan PAS? Dia kata, saudara dengar saya punya ucapan. Beliau mengatakan bahawa ucapan kita masih mahu menyantuni muafakat nasional. Kita mahu muafakat nasional ini. Cuma dalam muafakat nasional ada PBBM yang tidak sealiran lagi dengan kita. Saudara, dia tanya dengan saya tadi, saudara boleh buktikan kepada saya keikhlasan PBBM. Saudara ada baca kenyataan Ketua Perangan PAS? Ada. Kenapa bukan kita nak meninggalkan PBBM? Tidak sama sekali. Tapi PBBM saban hari mengutuk. Jadi kita pun ada perasaan juga. Kita pun ada perasaan. Ahli-ahli UMNO, warga UMNO, mereka akar bumi, di akar umbi bukan batu, bukan kayu, boleh dimaki hamun begitu saja. Mereka juga ada perasaan. Selama ini tak pernah pun kita memaki hamun warga PBM. Mereka yang memulakan. Bila tubuh kerajaan kita okey, tapi bila mereka mengatakan kena terima kasih kepada PBM, kerana PBM lah maka UMNO ni dapat jadi menteri, ini saudara menyinggung. Kerana sebab itu dia kata tidak ada keikhlasan lah daripada PBM untuk bersama dengan UMNO. Dalam keadaan begini kita memberitahu pada PAS. Bukan niat kita untuk memutuskan hubungan. Tidak sama sekali. Kita beritahu pada pimpinan PAS, terutama 1-2 orang tu. Tak perlulah saya sebut nama. 1-2 orang ini yang beria-ria sangat. Mereka mahu bersama dengan PBM kerana masalah wang. Mereka yakin kalau mengadakan pilihan raya umum, kalau mereka kerajaan cukup mempunyai aparatus, ada wang dan sebagainya, maka rakyat akan ikut mereka. Ini berkali-kali saya dah katakan bahawa rakyat kali ini tidak. You bawa lah duit 1 tan pun, kamu taburlah duit tu menggunakan kapal terbang macam dulu. Satu ketika dulu zaman waktu kita mau hampir dengan mereka, propaganda daripada British dan kerajaan waktu itu untuk kita menentang komunis, kita turunkan melalui helikopter, melalui kapal terbang, gambar-gambar dan propaganda kita supaya rakyat tidak mudah terpengaruh dengan dakwah komunis dan sebagainya.
Dan kali ini, kamu turunkanlah duit tu daripada kapal terbang dari langit apa semua, rakyat akan ambil. Tapi untuk mereka memberi undi, tidak sama sekali. Sebab dah rasa. Sebab itu ada perwakilan tadi bercakap, dia kata cukup-cukuplah kita masuk dalam satu lubang yang ada ular. Jangan kita jatuh dalam lubang yang sama yang penuh berbisa. Ini dilontarkan oleh Wakil Pergerakan Pemuda. Ini juga yang dinyatakan oleh Wakil Pergerakan Puteri UMNO. Dan ada juga ini perwakilan negeri-negeri yang bercakap. Dan dalam menyentuh soal Sabah, okey, UMNO Sabah telah pun diberi otonomi. So mereka lah menentukan kepimpinannya. Cuma yang kita mengharapkan mereka membentuk kerajaan di Sabah itu dengan jajaran dan budaya UMNO yang tidak sama sekali mempunyai dendam, yang tidak sama sekali mahu menjadikan rakyat itu sebagai mangsa kepada kehendak-kehendak politik. Rakyat Sabah perlu dibela. Tuntutan UMNO melalui Bermokhtar. Saya dengar tadi Datuk Seri Presiden berpesan pada Bermokhtar, walaupun kita jadi timbalan Ketua Menteri, tak mengapalah, berilah bantuan semana yang termampu. Kalau mereka tidak mau membantu, kita bertanggungjawab mengulurkan bantuan. Kita bertanggungjawab menyelesaikan masalah di Sabah. Kerana rakyat sudah pun memberi peluang, paling tidak pun walaupun sedikit. Tak mengapa. Sebab ingat, UMNO dari asalnya, perjuangannya dari rakyat untuk rakyat. Saya dengar tadi itu pesan Presiden yang saya rasa tak ada pun nak kata kita nak benci maki hamun orang. Tak ada. Saudara Acai Bentayan. Betul. UMNO Parti Orang Melayu. UMNO Parti Orang Melayu yang penuh dengan budi bahasa, yang penuh dengan cita rasa kemelayuan. Memang kadang-kadang kita merasakan dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan. Akhirnya anak di rumah mati kelaparan. Sampai sebegitu. Tetapi Presiden mengingatkan saya. Dia kata, Mal, bila you bercakap apa semua, ingatkan pimpinan kita yang sekarang ni menjadi menteri. Ingatkan pimpinan kita yang sekarang ni menjadi menteri besar, yang menjadi ahli Esko. Jangan sikap itu dilakukan. Kita santuni mereka seadanya. Sejajar dengan tetamu datang, jangan dibiarkan mereka kelaparan. Tapi jangan sampai mengorbankan anak-anak di rumah. Ini pesanan daripada Datuk Seri Presiden pada saya. Dia kata, perjuangan kita UMNO, jajaran baru, kita mahu setiap rakyat disantuni. Tetamu datang, kita akan layan mereka seadanya. Tapi tidaklah sampai mengorbankan anak-anak di rumah sampai kelaparan. Hari ini apa yang berlaku? Pimpinan kerajaan hari ini, rakyat sudah semakin tertekan. Saya selama 2 hari ini, saya mendengar, saya berjumpa dengan teman-teman, mereka menzahirkan bahawa apa kenyataan saya itu tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Datuk, kena suarakan juga, kata mereka, tentang harga barangan ni tanpa kawalan. Saya kata, saya sabar malam akan bercakap. Datuk, kena bercakap juga tentang harga minyak yang naik, meningkat sebagainya. InsyaAllah saya akan beritahu. Datuk kena bagi tahu juga tentang menteri-menteri UMNO ni yang lupa pada asal usul mereka. Saya kata, insyaAllah. Saya dah bagi tahu berkali-kali. Saya tak mau tegur menteri daripada parti lain. Sama ada dia datang daripada parti PAS, dia datang daripada parti PBM, saya tak nak tegur. Sebab kita tak ada local standby. Tak ada sebab kita nak tegur mereka. Kerana mereka bukan. Tapi warga UMNO yang dipilih oleh ahli UMNO, yang dilantik oleh ahli-ahli UMNO, yang diusahakan oleh warga UMNO peringkat akar umbi, menghantar mereka ke parlimen sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat. Dan bila mereka dapat menjadi ahli parlimen, dipilih pula menjadi menteri. Sewajarnya jasa budi warga bangsa Melayu ini dibalas. Itu saja tuntutan UMNO, bukan untuk ahli UMNO. Saudara jangan silap. Bukan kerana menteri itu menteri UMNO, maka menteri itu kena jaga orang UMNO. Tidak. Kamu menteri UMNO, ingat perjuangan UMNO untuk rakyat. Ingat perjuangan UMNO itu untuk orang Melayu, sebagai payung orang Melayu. Setiap masalah rakyat perlu ditangani. Jangan merasa takut, jangan rasa gentar. Kamu harus berani menegur. Sebab itu saya sabar malam bercakap. Mereka berada dalam kabinet, duduk dalam mesyuarat sebagai kolektif. Satu keputusan kolektif. Jangan buat keputusan yang bukan-bukan.
Ini masalah bila keputusan yang bukan-bukan, akhirnya UMNO terpalit. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa kita tak mahu lagi dah. Enough is enough. Sebab itu beliau menyatakan once for all. Once for all. Dia menyatakan secara tegas, untuk ini, kalau kita berhadapan dengan pilihan raya umum nanti, no DAP, no PKR, no PBM. Itu kena jelas. Tak boleh lagi nak katakan kita kerjasama dengan... No. Selepas kita mengalami pilihan raya, bila kita insya-Allah memperolehi majoriti ataupun menjadi kerusi yang lebih, maka kitalah yang akan menjadi induk dalam pembentukan kerajaan. Memang saya tidak nafikan untuk dalam suasana politik hari ini, saudara, bagi sesebuah parti sukar untuk membentuk kerajaan, sesebuah parti. InsyaAllah, kalau warga bangsa dan rakyat sepenuhnya menyokong Barisan Nasional, mungkin. Tetapi rasa-rasanya lah, dalam keadaan sekarang ini, orang kata dah demam, dah pengsan apa semua, untuk kebah tak boleh. Jadi sebab itu, tapi kita mesti jadi induk. Bila kita menjadi induk, kita melakukan kerjasama dengan siapa saja pun, maka mereka to the line, mengikut norma demokrasi. Tidak macam sekarang yang saban malam saya mengatakan berlaku kesongsangan dalam arus demokrasi. Yang kecil memerintah yang besar, itu yang jadi kelang kabut. Itu yang jadi suasana sempang peranang. Itu yang membuatkan negara tidak dapat ditadbir dengan sebaik mungkin. Hanya kerana apabila yang kecil cuba nak memerintah yang besar. Ini berlaku selepas pilihan raya yang kali ke-14. Apabila parti yang kecil itu memerintah, kalaulah waktu itu mungkin PKR yang jadi induknya, mungkin lain, berbeza. Tapi kerana waktu itu PBM yang hanya mempunyai 13 kursi, mereka memerintah, maka berlakulah apa yang dilakukan yang langkah Sheraton dan ketidakstabilan kerajaan. Sebab itu warga UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan warga UMNO perlu semestinya berusaha sebaik mungkin agar pilihan raya umum yang akan berlaku dalam waktu yang terdekat, hendaklah memastikan UMNO itu menjadi dominan. Bukan jadi dominan itu nak jadi abang besar, tidak. Supaya dasar-dasar itu dapat diperjuangkan. Bila kita ada majoriti di kalangan, kalau kita bercantum dengan mana-mana parti. Ini keadaannya sebenar, saudara. Kita bukan nak bongkar, tidak. Tapi track record UMNO dengan jelas, saudara jangan nafikan. Saya berkali-kali saya katakan bahawa memang ada juga setengah pemimpin UMNO yang lupa daratan. Itu waktu pilihan raya 14. Usahkan pilihan raya 14. Sekarang ni pun ada. Waktu saat ini, waktu UMNO hanya menjadi menteri tempelan dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh Parti Pribumi Bersatu ini, ahli-ahli Parlimen UMNO menjadi menteri tempelan. Itu pun ada juga menteri yang lupa pada perjuangan untuk rakyat. Menteri-menteri UMNO yang lupa dalam tuntutan UMNO. UMNO menuntut tentang moratorium. Tidak kesampaian tuntutannya. UMNO menuntut pengeluaran wang MPF. Tidak kesampaian. Ya, saudara ayat Ihsan. Songsanglah kecil mengarah yang besar. UMNO menuntut supaya kek ekonomi ini diusahakan supaya dapat dikongsi bersama. Ini tidak kesampaian. Jadi tiap-tiap kali bila UMNO minta, tidak dilayani. Bila tidak dilayani, jadilah suasana dalam keadaan songsang. Nak buat macam mana? Maka yang menderitanya rakyat. Bila rakyat menderita, mereka akan menyalahkan UMNO. Puncanya di mana? Puncanya adalah menteri-menteri yang dipilih daripada UMNO. Ini yang kita rasa marah. Itu dulu. Malahan sudah terdengar pula ada menteri-menteri daripada UMNO ini yang mendapat kontrak untuk kroninya. Yang ini membuatkan rakyat akhirnya kecewa, ya, dalam suasana begini. Jadi saya amat
bebas daripada COVID. Tidak. Tapi kenapa mereka menerima begitu banyak pelaburan dari luar? Beratus bilion. Kenapa? Kerana political yang stable, kerana tak ada suara dah, it's okay lah, pulanglah Malaysia ni, saudara ya. Kerana saya merasakan bahawa political stable berlaku di Indonesia dan mereka sudah mula mengurangkan, pimpinannya mengurangkan aktiviti KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Kalau pemimpin itu baik, tentulah rakyatnya akan senang lenang. Tapi kalau pemimpinnya itu yang korup, kalau pemimpin itu mementingkan diri sendiri, kalau pemimpin itu meletakkan kronismenya, berlaku korupsi sana sini, adanya nepotisme, rakyat pasti menderita. UMNO mesti meneruskan perjuangan dari rakyat untuk rakyat. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayangilah parti kita. Sekian, terima kasih dan selamat malam.